لله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وسخر لي ولنا جميعا كل أحد بحق بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Tuan Pengerusi Masjid Tuan Haji Zainal Azim, Barisan Jabatan Kuasa, Fadil Tuan Imam, barisan para pegawai masjid, para jemaah muslimin muslimat, mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertamanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama lagi pada malam ini bagi menyambung pengajian kitab Sifat 20. Jadi pada malam ini kita sambung lagi pada muka surat ke-68 yang nombor 2. Baik. Muka surat 68. Kita tengok dulu ya apa tajuk dia. Sebelum ini ya. Okey. Sambung yang nombor 2 lah. Baru baca nombor 1. Baik. Ya. Pak nak mengingat itu dah 2 bulan. Minta maaf ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Yang kedua daripada muka surat 68 katanya tertib bernombor daripada nombor 1 sehingga nombor 20. Jadi apa yang nombor 1, apa yang nombor 20 dalam kurungan, iaitu dari sifat wujud sehingga kaunuhu mutakalliman. Jadi tertib bernombor ya, sifat 20. Jadi susunannya, tertibnya itu ya mengikut susunan 1, 2, 3 hingga ke 20. Jadi kata penyusun kitab ini, tertib bernombor daripada nombor 1 sehingga nombor 20 adalah tertib zikri. Adalah tertib itu adalah ya susunan zikri untuk kiraan dan sebutan. Kenapa disusun 1 wujud, 2 kidam, 3 baqa? Kerana susunan tersebut untuk memudahkan sebutan dan ya kiraan, bukan tertib wuqu'i. Jadi wuqu'i ini adalah hakikat. Ya, wuqu'i itu ya yang sebenarnya. Adakah sifat itu begitu 1, 2, 3? Jadi sifat itu disusun. Jadi 1, 2 itu adalah susunan. Ya, jadi bila disusun mudah untuk dikira dan mudah untuk disebut. Itu dia. Ya. Jadi dia menafikan tertib wuqu'i, makna menafikan susunan atau menafikan ya tertib secara hakikat. Untuk memudahkan menyebutnya satu persatu, satu lepas wujud, kidam, baqa, ya, tak boleh kita nak sebut sekali ya, sekali harum wujud kidam baqa tak boleh. Ya, sebab ya sebab susunannya begitu. Kerana tidak mungkin menyebutkan keseluruhan 20 sifat ini dengan sekali sebutan. Jadi fahamlah kita ya. Jadi kita masih lagi di bawah pelajaran yang pertama, 20 sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan 20 sifat mustahil atasnya. Ya. Jadi bila dikatakan 20 tu ada nombor satunya, 2, 3, 4, 5 sehinggalah ke nombor 20.
Jadi itu yang dibahaskan daripada nombor 2 ini. Jadi yang disusun itu sebagai memudahkan sebutan dan juga kiraan. Bukan hakikatnya mula-mula sifat wujud, daripada sifat wujud lahirlah pula sifat kidam, daripada sifat kidam lahir, bukan. Itu maknanya wuku'i. Maka yang wuku'i ini, yang ini dinafikan, ditidakkan, ya. Jadi yang sebenarnya susunan itu adalah tertib zikri. Jadi kalau orang tanya apa pula bersusun-susun, sebagai tertib zikri, sebagai nak memudahkan sebutan dan juga kiraan. Kalau tidak nak sebut macam mana, kan? Baik. Yang ketiga, ia juga adalah tertib ta'akuli, iaitu logik dan munasabahnya, yang mana ia boleh dilihat dalam beberapa keadaan. Maka dinyatakan di bawah itu, nota kakinya, keadaan-keadaan tersebut adalah seperti berikut. Sifat wujud disebutkan pertama kali sebelum yang lain, kerana ia sifat paling asas dalam ketuhanan. Jadi munasabahnya disebutkan ia di awal kerana apa? Kerana paling asas, asasul ilahiyat, yang bermaksud cerita sifat ada ini mendahului sifat-sifat yang lain. Inilah untuk kita sebut. Kalau nak sebut yang utamanya ada tu dulu. Itu tidak mungkin ada sifat kudrah umpamanya jika tidak wujud. Begitulah untuk sifat-sifat yang lain. Begitulah juga tidak mungkin membicarakan tentang sifat-sifat Rasul jika tidak dibicarakan sifat-sifat Allah Ta'ala dahulu. Seperti yang telah disebutkan, perbicaraan sifat-sifat Allah Ta'ala dimulai dengan sifat wujud. Yang kedua, kenapa selepas itu disebut kidam? Sifat wujud Allah Ta'ala adalah wujud zati, iaitu wujud yang sejati. Untuk menjadi wujud yang sejati, ia mesti tidak ada awal. Sebab itulah selepas sifat wujud, para ulama tauhid meletakkan sifat kidam. Apa dia kidam? Sedia ada ataupun tidak ada awal pada kewujudannya. Yang ketiga, kenapa selepas itu disebutkan sifat baqa? Sifat wujud zati yang ada pada Allah Ta'ala mestilah tidak ada akhir. Sebab itulah selepas sifat kidam, para ulama meletakkan baqa, iaitu kekal, ataupun tidak ada akhir, tidak binasa pada kewujudannya. Ini munasabahnya, munasabahnya. Jadi boleh diceritakan susunan itu ta'akuli, munasabah. Jadi munasabahnya begitu yang dijelaskan tadi. Wujud itu asasul ilahiyat, itu adalah asas. Selepas pada asas itu nak cerita bahawa wujud itu wujud yang hakiki, wujuduz zati, wujud yang tidak menerima awal, mana permulaan, tidak makna dijadikan, tidak. Jadi sebab itu dikatakan selepas daripada sifat wujud disebut dengan kidam. Sebab apa? La awwala laha, tidak ada awal bagi wujud Allah Ta'ala. Baik, dikata macam mana? Dikatakanlah Allah Ta'ala itu wajibul wujud, wujud yang sejati. Jadi bila dikatakan ada yang sejati itu, itulah wujud yang hakiki. Baik, wallahu alam. Kenapa selepas itu disebutkan sifat mukhalafatul lil hawadis, sifat kidam dan baqa hanya ada pada Allah Ta'ala, tidak ada pada makhluk? Sebab itulah selepas kedua sifat ini disebutkan mukhalafatul lil hawadis. Mukhalafah maknanya bersalahan, maknanya tidak sama. Mukhalafah ni berlawan, maknanya sifat kesempurnaan Allah Ta'ala itu milik Allah semata-mata, bukan milik makhluk. Sebab itu dikatakan kesempurnaan Tuhan itu bersalahan dengan makhluk. Mukhalafatu lil hawadis, itu munasabahnya. Kemudian kenapa selepas itu disebutkan qiyamu binafsih, sekiranya Allah Ta'ala tidak seperti makhluk, tentulah Allah Ta'ala tidak berhajat kepada yang lain. Begitulah seterusnya. Jadi maknanya munasabah. Yang pertama tadi dikatakan 120 itu tartibu zikri, susunannya itu memudahkan sebutan, memudahkan kiraan. Dan yang
ya, keseterusnya tadi disebutkan ialah tartibut ta'aqquli, ya, munasabah, disusun sedemikian. Baik. Yang keempat, muka surat 70. Sifat maknawiyah hendaklah ditulis dan dibaca dengan kaunuhu qadiran. Ya. Kita dah masuk belum apa ni? Pembahagian belum lagi, ya. Jadi bila dikata maknawiyah, mana pula punca maknawiyah ni? Jadi maknawiyah ni akan dijelaskan pada pelajaran yang kedua, ya. Kita masih lagi dalam pelajaran yang pertama yang masih lagi bercerita sifat 20. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan lawannya sifat, ya, 20 sifat yang mustahil atasnya. Baik. Sekarang ni maknawiyah. Maknawiyah ini kalau kita dapat, ya, tengok sikit 82 itu, kita singkaplah sikit. Kat situ maknawiyah itu adalah, ya, daripada 20 tadi, 20 sifat, ya, daripada wujud sampai kaunhu mutakalliman, ya, kan ada 20, ya. Maka yang pertama wujud, ini kategori pembahagiannya adalah nafsiyah. Kemudian 5 selepas pada itu, ya, selepas pada wujud qidam, baqa, mukhalafatul lil hawabisi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah. Yang 5 ini, ya, maka bahagiannya adalah, ya, salbiyah. Selepas pada itu qudrah, iradah, ilmun, hayatun, sama', basar, kalam. Yang ini namanya ma'ani. Ya, kemudian baki lagi 7 barulah, ya, kita jumpa kaunuhu sampailah yang ke akhirnya. Maka ini dikatakan maknawiyah. Maka kita tahulah. Jadi disebutkan nombor 4 ni sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah ini, ya, yang ke-14 hingga yang ke-20. Ya, betul. Ya. 1 5 6. 6 campur 7 13. Mana betul lah. Bermula daripada 14 sehingga yang kedua 20. Itu dikatakan sifat maknawiyah. Baik. Jadi dikatakan di sini sifat maknawiyah hendaklah ditulis dan dibaca dengan kaunuhu. Ya, kaunuhu. Kalau tadi kudrah, itu sifat ma'ani. Tapi masuk yang ke-14 dibaca dengan kaunuhu. Maka kaunuhu itu hendaklah, ya, dikekalkan pada penulisan dan pembacaannya. Ya, yang merujuk kepada keadaannya yang berkuasa, bukan semata-mata qadirun, muridun. Kerana apa? Kerana jika disebut qadirun, yang memiliki kuasa, maka ia berbentuk zat. Sedangkan kita kata di sini 20 sifat. Kalau kata qadirun, tawazan fa'ilun, ya, yang memiliki kuasa, makna yang memiliki kuasa, zat yang memiliki kuasa. Sedangkan kita bicarakan ini sifat, ya, sifat. Jadi sifat itu hendaklah disebut kaunuhu, keadaannya, qadiran, yang berkuasa. Sedangkan perbicaraan ini melibatkan sifat bukan zat. Ya, sama seperti yang saya terangkan. Okey, selesai. Ya, baik. Kita masuk muka surat yang ke-72, ya. Masuk surat 70, 72. Itu tadi perbahasan di bawah tajuk catatan untuk 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil. Ya. Qala, katanya beberapa catatan tentang sifat ma'ani. Baik, sifat ma'ani tadi kita dah jelaskan. Qudrah, iradah, ilmun, hayatun, sama', basar, kalam. Qudrah, apa makna qudrah? Baik. Sebelum dijelaskan tentang qudrah, maka pada terjemahannya ada perkataan, ya, pekuasa. Qudrah, pekuasa. Iradah, pekehendak. Ya. Ilmun, ya, pengetahuan. Hayatun, pehidup. Sama, pendengar, ya. Basar, pelihat. Kalam, perkata. Kenapa perkata? Qala, katanya, kenapa sifat-sifat ma'ani diterjemahkan dengan pe? Maka jawabnya, ya, ada sebabnya. Antaranya, pertama, pe menunjukkan sesuatu yang ada, ya, sesuatu yang ada. Maka diberikan contoh kalimah Melayu,
Petani ada, ya, ada. Penyapu mana ada, pesakit ada, perasa, tu menunjukkan ada. Baik, itu yang pertama. Kerana sifat ini adalah sifat wujudiyah, sifat yang ada. Kita dah ngaji kan sifat ada dan sungguh. Ya, ada dan sungguh dah kita dah jelaskan kan. Baik. Yang keduanya, jika diterjemah dengan berkuasa, menguasai, menguasai lah, saya tak tahu boleh ya. Ini dia terjemahan. Ia menjadi perbuatan, dan perbuatan ini semuanya bukan ada tetapi sungguh. Itu dah kita dah jelaskan dulu tingkatan ada. Tingkatan ada ini, ya, ada zahirnya, ada zahirnya, tapi ya ada juga yang sungguh. Sungguh kan kita dah kata sungguh. Dia di dalam fikiran kita ada, maknanya bendanya ada. Macam kita jelaskan dahulu kan, Tuan Haji seorang yang kacak tu ada, tapi di luarannya benda tu ada, tetapi di luarannya tiada. Tapi nak ceritakan benda tu pada martabat ada. Kacak tu pada martabat ada, tapi bila orang tunjuk mana kacak tu, tak boleh pula ditunjukkan dia ada ke tak ada. Jadi martabatnya ada. Ada apa? Ada pada sungguh. Ya. Jadi martabat ada itu satu ada, satu wujudi yang benar-benar ada di luar dan di dalam. Makna di luar yang jelas, di dalam fikiran. Tetapi kalau tahaqquqi yang sungguh itu, ya, kata kacak tu sungguh, maknanya benda yang sungguh. Apabila kita melihat seseorang itu menarik hati kita, maka kita katakan dia cantik, kita katakan dia kacak. Jadi benda tu, ya, menarik perhatian kita dan dia ada. Tapi bila ditunjukkan, ya, di mana kacaknya? Ada orang kata tak kacak lah, ada orang kata tak cantik lah. Nampak? Sedangkan benda tu ada, tapi ada orang mengatakan tak ada. Jadi kedudukan yang sungguh itu pada martabat apa? Martabat ada ke tak ada? Ya. Jadi seperti angkat, ya, angkat. Jadi sungguh, perbuatan itu sungguh, ya. Tapi bila ditunjukkan mana yang dikatakan angkat, ini pegang, ya, ini naik. Dia dah mula dimain-main kat situ oleh perkataan. Nampak? Dia dah mula dipusing-pusing. Tapi kita nak menjelaskan bahawa sesungguhnya yang itu adalah sungguh, dan dia termasuk dalam perbahasan ada. Ya, dia ada. Jadi sebab itu dia tak terjemahkan dengan kerana, ya, kalau dia menunjukkan dia jadi perbuatan, menjadi sifat, menjadi ta'alluq, ta'alluq ini adalah tugas sifat. Tugas sifat pelihat, maka ta'alluqnya itu nanti, ya, tugasnya itu dia kata perbuatannya melihat, ya. Jadi menunjukkan kepada kita bahawa sifat kudrah ini benar-benar ada, dan diizinkan Allah Ta'ala di akhirat nanti untuk kita melihatnya, maka kita akan dapat melihatnya. Begitu disebut dalam kitab ini. Jadi boleh faham pasal itu, ya. Jadi itu tingkatan ada. Ya tak? Sebab tu orang kata kan, dia benda ini, ya, tuan-tuan ada di masjid, tak ada di rumah. Ada ke tak ada? Di rumah tak ada, di sini ada. Jadi maknanya sungguh kita ini, ya tak? Ya, tak boleh berada pada banyak tempat, jadi satu tempat aja. Jadi ada ke tak ada? Kalau di rumah dia tak ada, ada ke tak ada?
Ya. Jadi keadaan, sebab tu dikatakan sungguh itu adalah ahwal, keadaan. Angkat itu keadaan, perbuatan itu keadaan. Boleh faham soal itu. Tapi keadaan itu ada. Ya, cantik itu keadaan. Baik. Jadi nak cerita sebenarnya per je. Ya, diberikan per. Sebab kalau tak diberikan per, ya, akan diberikan kudrah, berkuasa. Sebab itu, ya, istilah ini diperkenalkan oleh, ya, Al-Alamah Al-Usuli Syekh Wan Ismail Al-Fatani Pak pekarang kitab Bakurah Amani, ya. Baik. Catatan, oleh kerana ada pekerja penyapu dan melakukan sesuatu kepada sampah, maka perbuatan ini disebutkan menyapu. Inilah yang disebutkan sebagai amrun i'tibari intizai. Ya, ini istilah aja. Makna amrun i'tibari ni maknanya tahaqquqi. Ya, mana ustaz ambil tu ustaz? Kita kan dah mengaji begitu. Tu. Kan buku surat 59 kan, subuti itu seerti dengan tahaqquqi seerti dengan amrun i'tibari. Ya. Jadi ada. Ya. Jadi itulah amrun i'tibari intizai, ya. Ada dah kita jelaskan, ya. Kan buku surat 56 tu ada amrun i'tibari, ada dua jenis, ikhtira'i dan intizai. Ya. Jadi kita mengaji 2 bulan sekali, sebulan sekali, ya. Tapi bila yang ada kitab ni, ya, jangan lupa tandalah, kerana perkataan-perkataan ini, ya, telah dijelaskan sebelum daripada kita mengaji. Kerana itulah kitab Sifat 20 suatu pengenalan asas ni yang disusun oleh Ustaz Muhadir Haji Jul ini, ya, kalau kita tengok bab-bab yang pertama, ya, kita cerita bab Sifat 20, tapi bab Sifat 20 ini permulaan pada bab 3. Habis bab 2, bab 1, itu dikatakan, ya, perkakas. Sebelum nak memahami, ya, Sifat 20 ini, kerana Sifat 20 ini diterangkan dengan perkataan, maka perkataan ini menjadi perkakas di bab-bab yang awal, bab 1, bab 2, ya. Jadi bila kita cukup perkakas, jadi bila kita dah masuk dalam pembicaraan Sifat 20, bila kita sebut perkataan tersebut, kita dah faham. Ya. Jadi sebab itu mengaji bersambung. Kita mengaji bersambung. Lama ustaz, ada kitab jadilah. Ada kitab jadilah tu, ya tak? Mengaji pun maghrib isyak kan lama mana, ya tak? Jarak pula sebulan sekali, ya. Kalau ada pula majlis tiba-tiba dah 2 bulan sekali, kan? Kono PKP 3 bulan 4 bulan. Tapi tak apalah, memadailah, ya tak? Jadi itu baik. Kita terus masuk kepada 74. Jadi soalannya terjemahan per, ya. Baik kita di bawah sifat ma'ani. Sebelum membicarakan sifat ma'ani ini, dijelaskan catatan tentang terjemahan. Baik. Jadi sifat ma'ani ini jelas tak? Bila kita sebut sifat ma'ani, jelas ustaz. Qudrah, iradah, ilmun, hayatul sama, basar, kalam. Jelas, alhamdulillah. Baik, maka apakah contoh terjemahan sifat ma'ani? Qala, katanya, qudrah adalah sifat ma'ani yang diri zatnya ada. Nampak? Jadi sifat ini ada. Sebab itulah ia diterjemah dengan perkuasa. Ia tidak diterjemah dengan berkuasa atau menguasai. Menguasai, ya? Kerana itu tengok sebabnya. Berkuasa dan menguasai bukan ada diri zatnya. Bukan ada diri zatnya. Macam kita katakan kacak tadi itu bukan ada diri zatnya. Kerana ia hanyalah sungguh, ataupun istilahnya amrun i'tibari. Selesai, ya? Yang kedua, berkuasa dan menguasai bukan sifat. Berkuasa, menguasai bukan sifat, tetapi perbuatan. Kita sedang mempelajari sifat 20, bukan perbuatan 20. Ini sebab yang kedua, ya.
daripada sebab tidak diterjemah dengan berkuasa atau menguasai. Yang ketiga, berkuasa dan menguasai perbuatan yang juga dikenali dengan ta'alluq atau samaratus sifah. Keduanya adalah hasil daripada adanya sifat kudrah. Maka penjelasan pengarang kitab Baqarah Amani tentang terjemahan sifat ma'ani. Al-Alamah Al-Usuli Syekh Nu'man Al-Ismail Al-Fatani Ba'da kalau kita mengaji kitab Baqarah Al-Amani, mengatakan, kalau di Seremban dulu ada Baba Ali, Baba Ghazali, dia mengajar, itu pun datang, tengoklah, datang sebulan sekali, sebulan setengah sekali datang di Kota Petani mengajar di Masjid Jami' Pasar Besar Seremban kan. Dia mengajar kitab Baqarah Amani. Siapa pengarang kitab Baqarah Amani ni? Al-Alamah Al-Usuli, almarhum Syekh Wan Ismail Al-Fatani, ulama Patani, mengatakan semua sifat ma'ani yang 7 mempunyai 2 makna. Yang pertama masdari, yang kedua ismi. Masdari ini terbitan, ismi ini kata nama. Oleh kerana semua sifat ma'ani ini adalah kata nama dan ada lagi sungguh, sebab itulah semuanya diterjemahkan dengan pekuasa, pekehendak, pengetahuan, pehidup, pendengar, pelihat dan pekata. Jika diterjemahkan dengan berkuasa, berkehendak, mengetahui, mendengar, melihat, berkata-kata, ia menjadi terbitan. Terbitan ni maknanya belum usul lagi. Yang usul tu, yang asal tu adalah nama tu. Jadi itulah hujah. Inilah hujah. Maka penyusun kitab ini mengambil terjemahan daripada Al-Alamah Al-Usuli Syekh Wan Ismail Al-Fatani. Ustaz, kitab-kitab yang lama macam mana? Baik, katanya, bersangka baik dengan para ulama. Jika melihat terjemahan di dalam beberapa kitab menggunakan berkuasa, iradah, berkehendak, ilmun, mengetahui, hidup, hayah, sama, mendengar, basar, melihat, kalam, berkata-kata untuk sifat ma'ani, jangan dikatakan salah, supaya tidak berburuk sangka dengan pengarang-pengarang kitab tauhid yang sangat alim dan ikhlas itu. Semoga Allah Ta'ala membalas jasa mereka semua dengan ganjaran yang sempurna. Amin. Ia mungkin tasamuh. Tasamuh ni apa? Ini adalah tasamuh ni daripada pengarang kitab berkenaan kerana meraihkan penggunaan terjemahan yang sudah sekian lama difahami oleh masyarakat awam. Jadi tasamuh ni maknanya toleransi, bertolak ansur. Jadi dia tahu, ulama ni tahu, tapi dek kerana orang awam guna perkataan tu, maka dia terjemahlah ikut standard orang awam. Nampak? Ini berbaik sangka dengan ulama, berbaik sangka dengan ulama. Sebab apa? Dulu saya mengaji sifat 20, kudrah maknanya berkuasa, iradah maknanya berkehendak. Ini mengaji kitab ni dah tukar pula, perkuasa, perkehendak. Apa lah cerita ni? Jadi ceritanya bahawa kita berbaik sangka dengan para ulama yang alim lagi ikhlas, kerana mereka masuk dalam masyarakat kita dan mereka berbicara menggunakan tingkatan kita. Jadi tingkatan kita ini tingkatan awam, jadi dia guna bahasa awam. Nampak? Tapi kerana hari ini antara awam, intelek itu dah bercampur-campur dah. Jadi maka orang ramai pun dah boleh menerima yang berbentuk ilmu, yang berbentuk intelek, tidak lagi dalam bahasa yang ringan. Lalu diterjemahkan ikut tingkatan intelek, maka dikatakan terjemahannya perkuasa. Boleh juga ditakdirkan umpamanya. Takdir ni maknanya katalah dalam hati. Yang dimaksudkan oleh pengarang kitab adalah berkuasa. Walaupun dia sebut berkuasa, kudrah maknanya berkuasa, tapi kita boleh takdirkan, makna kita kata sebenarnya berkuasa ini menunjukkan kepada perkuasa.
Ya, mungkin tak jelas berkuasa ya, sebab dia ada 7. Qudrah, iradah, ilmun, hayatun. Sama, kita ambil sama. Pendengar. Pendengar. Jadi pendengar ini sifat yang benar-benar ada. Maka ta'alluqnya mendengar. Maka Allah Subhanahu wa taala mendengar, maka mendengar itu ya perbuatan. Perbuatan ta'alluqnya tugas daripada sifat. Sifat dia katakan tadi ya sama. Sifat ya pendengar. Jadi isunya adalah terjemahannya sahaja. Wallahu taala a'lam. Ya, baik. Contoh sifat dan samatu sifat untuk sifat ma'ani. Maka muka surat 76 maka dibawakan kudrah, berkuasa, itu adalah terjemahan yang digunakan pakai. Maka ya tak samaratus sifahnya adalah kuasa, berkuasa, menguasai. Ya, jadi samaratus sifah ini, ta'alluq ini seertilah kuasa tu maknanya berkuasalah. Ya, berkuasa tu maknanya menguasai objek. Ya, mutaaddi itu makna ada yang dikuasainya. Iradah, berkehendak. Ya, maka samaratus sifahnya, samaratus sifah ini maka tugasnya samalah ta'alluq. Ya, ta'alluq samaratus sifah sama. Kehendak, berkehendak, mengkehendaki. Begitu juga ilmun, pengetahuan, maka ta'alluq tugasnya ya adalah mengetahui. Sama pendengar, maka tugasnya adalah mendengar. Ya, basar, pelihat, maka tugasnya melihat. Kalam ya, perkata, maka ya tugasnya sifat itu. Sifat itu ya, maka tugas sifat perkata adalah berkata kata. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita bagi azan dululah. Ya. Allahu akbar. Allahu akbar.
haji da'wati tammah wassalatu Muhammadin rasulullah. Hadirin muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi sikit ya. Sampai 8.50 boleh? Insya-Allah. Qala katanya, kenapakah sifat perhidup tidak disebutkan di sini? Kan kita kata qudrah, iradah, ilmun, tiba-tiba hilang hayatun, terus sama basar, kalam. Perasan tak ya? Jadi tak disebutkan di sini. Kenapakah? Qala katanya, sifat perhidup tidak disebutkan kerana ia tidak ada ta'alluq. Perhidup tidak tugas. Jadi hidup, perhidup, tugasnya tidak ada tugas ya, tidak berbuat. Kerana sifat ini membenar atau mengesahkan adanya sifat-sifat ma'ani yang lain. Ya. Jadi bagaimana pula kalau nak tengok dari sudut lawan, dari sudut lawan, ya. Sebab kalau perbahasan awalnya itu wujud ada, kan, lawannya adamun tiada, itu sifat nafsiyah. Tapi bila dah masuk sifat ma'ani ini, qudrah, berkuasa, tapi bila sebut berkuasa, itu dah jadi samaratus sifah ataupun ta'alluq. Macam mana pula dari segi lawannya? Baik, maka dibawakan di sini ya. Muka surat 78. Sifat ma'ani sama, basar, kalam. Maka diambil 3 saja. Apa dia? Sama, basar, kalam. Jadi sama pendengar, lawannya peka. Jadi peka itu sifat, lawan bagi pendengar. Adapun samaratus sifah, adapun tugas pendengar iaitu mendengar. Ya, mendengar, maka lawannya tidak mendengar. Ya. Ada antara kita yang terlelap, ya, terlelap. Kerana ketika jaga dia mendengar, tetapi ketika dia terlelap, ya, dia tidak mendengar. Tak boleh kita katakan ketika dia terlelap pekak. Pekak pula, pekak pula. Cuba kau judkan dia. Kau dengar tak? Dengar. Jadi nampak. Dia beza antara ya pekak dengan tidak mendengar. Pekak lawan bagi sifat dengar. Boleh faham soal kata? Jadi kita nak mengaji tauhid ni biar jelas. Sebab itu ulama dia dia bahas sampai ya, sampai jelas. Baik. Seterusnya basar, pelihat, lawannya buta. Pelihat, lawannya buta. Pelihat, ya, lawannya buta. Jadi pelihat itu sifat. Maka tugasnya samaratus sifahnya adalah melihat. Lawan bagi melihat tidak melihat. Macam orang lelap. Dia lelap, tak boleh nak dia kata dia buta. Ya. Cuba kau jod dia. Buka betul kan? Kan? Ya, jadi ketika dia lelap, dia tidak melihat. Kerana ketika lelap dia tidak, ya, penglihatannya, sifat melihatnya tidak sifat melihat. Tapi kita masih kata melihat pada kita. Melihat. Jadi makna melihat itu bukan sifat kita. Jadi maknanya ya, melihat itu adalah sifat aradi. Ya. Maknanya yang dipinjamkan. Yang dipinjamkan. Sifat kita ni yang dipinjamkan. Tapi sifat Allah Ta'ala sifat yang hakiki. Jadi Tuhan kita sempurna dia. Maka ya, iyyaka na'bud, yang kita sembah adalah Tuhan yang sempurna, Tuhan yang esa. Boleh faham soal itu? Kalam, perkata, lawannya bisu, kan? Saya seorang je bercakap, tuan-tuan bisu. Tak boleh cakap macam tu. Sebab apa? Sebab berkata-kata itu ustaz punya tugas. Ustaz bercakap ke depan, kami kok berkata-kata kat belakang kan? Kan? Jadi dah ramai pula berkata-kata. Nampak? Ya? Jadi sebab itu kami tidak berkata-kata. Jadi tidak berkata-kata itu, ya, diam itu tidak bermakna bisu, tetapi diam itu ya adalah
ya, tidak berkata-kata, lawan bagi perbuatan berkata-kata. Berkata-kata itu, ya, adalah samaratus sifah bagi perkata. Itu adalah, ya, contoh perbezaan. Rasa makin nampak tu kan. Apakah contoh terjemahan yang tepat untuk lawan samaratus sifah? Jadi macam tadi juga, diulang-ulang juga, ya. Contohnya tadi sama, ya, mendengar. Samaratus sifahnya mendengar. Maka mendengar lawannya tidak mendengar, bukan peka. Tidak boleh dikatakan dia peka. Ya, oleh itu orang yang sedang tidur nyenyak tidak boleh dikatakan dia peka, tetapi dikatakan dia tidak mendengar. Samalah macam kita bahas tadi, ya. Selesailah ni, ya. Baik. Penting memahami sifat ma'ani dengan benar. Kenapa begitu sekali diterjemahkan, Ustaz? Kerana, ya, itulah yang benar dan ia sangat penting, sangat penting. Pentinglah memahami sifat ma'ani dengan benar. Mengapa? Ya, kejawabnya, jawab penyusun kitab. Ini ia sangat penting sekali bagi mentanzihkan, ya, bagi mentakdiskan, bagi mentasbihkan. Apa itu, Ustaz? Bagi menyucikan. Itu istilah kita yang kita faham. Menyucikan Allah SWT daripada serupa dengan makhluk. Daripada apa? Serupa dengan makhluk. Dia jadi gitu, ya. Jadi bila kita faham, ya, sifat ma'ani ini dengan benar, maka seterusnya sifat ma'ani itu sendiri, ya, mentanzihkan, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Mana mensucikan Allah Taala daripada disamakan, diserupakan, ya, dipersiskan, ya, dimisalkan, dipercontohkan. Begitulah, ya. Baik, di bawah ini ada satu panduan yang sangat mengguna. Hendaklah sentiasa diingat bahawa Allah Taala mendengar, ya. Yang dikata mendengar itu perbuatan mendengar, ya, dengan sifat. Mendengar dengan sifat, kerana perbuatan tadi adalah tugas sifat. Apabila ada sifat, tugasnya berbuat. Apabila ada sifat pendengar, maka samaratus sifahnya tugas. Kita sebut Melayu tugas, ya, bahasa Arabnya samaratus sifah, ta'alluqnya mendengar. Maka kita tahu bahawa mendengar dengan sifat, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada disamakan dengan makhluk. Kerana makhluk mendengar dengan perantara. Ya. Sebab itu perantara kita tengok pada diri kita. Telinga adalah jirim. Ya. Jirim. Jadi jirim ini adalah zat jirim. Kan kita dah mengaji dulu, bila mengaji ilmu tauhid, ya, bila sebut zat yang sempurna milik Allah Taala. Allah ciptakan makhluk. Bila dikatakan makhluk punya zat, maka dikatakan zat jirim. Ni telinga, kan? Ni, ya, zat telinga. Tapi bila mengaji tauhid, dinamakan zat jirim. Zat jirim. Jadi zat jirim ini, ya, ini baharu. Ini baharu. Ya. Maka, ya, alat, ya. Jadi yang baharu ini alat kita. Kalau kita tak ada telinga, macam mana kita nak mendengar? Ya, jadi alat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan jirim mahupun alat. Ya, jelas. Melihat, hendaklah sentiasa diingat bahawa Allah Taala melihat dengan sifat basar, pelihat, bukan dengan mata. Kerana mata adalah jirim, Allah bukan jirim, ya. Allah Taala tidak memerlukan jirim atau alat. Ya. Mengikut i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah SWT mendengar dengan sifat, ya, bukan dengan telinga, melihat dengan sifat, bukan dengan mata, bercakap dengan sifat, bukan dengan lidah. Fahamilah perkara ini baik-baik. Boleh faham saya gitu? Ya. Kan kita ketika membahaskan, ya, belum masuk lagi, ya. Nanti kita akan bahas satu persatu sifat ni, ya. Nanti akan sampai kepada sifat, ya, wahdaniyah, ya,
Wahdaniyah makna esa. Esa Allah Ta'ala pada zatnya, pada sifatnya, pada af'alnya. Ya, bila katakan zat, zat Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat. Macam mana tu? Zat tapi tidak berkehendak kepada zat, kerana dia adalah zat yang hakiki. Kerana jika dikatakan Allah Ta'ala berkehendak kepada zat, bermakna ya, zat Allah Ta'ala itu ya, berkehendak untuk dijadikan. Maka ulama bahas sampai setara itu. Maka zat Allah Ta'ala itu suci dia ya, daripada berkehendak kepada zat. Maka dikatakanlah zat itu esa pada zatnya Allah SWT. Boleh faham setara itu? Nah, kemudian sifat Allah Ta'ala adalah sifat yang esa. Ya, boleh faham setara itu? Kemudian daripada sifat-sifat ini tadi yang dikatakan ya, dalam kategori ma'ani ada ta'alluqnya. Ada ta'alluq, mana ada tugasnya. Nampak? Ada tugasnya. Jadi semua itu perbuatannya esa, sifatnya esa, zatnya esa. Allahu akbar. Rasa tak kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Nah. Ya Rabb. Baik, suatu perbandingan. Ini kita tengok, hendaklah sentiasa diingat ya, kesimpulan akidah. Inilah akidah yang benar mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita tidak boleh mengatakan Allah Subhanahu wa taala seperti keadaan makhluk. Jadi dikatakan ya, Allah Taala di atas, di bawah, di depan, di kiri, di kanan, tak boleh. Kan? Kerana depan, kiri, kanan, atas, bawah itu adalah ya, ciri-ciri makhluk. Ya, ciri-ciri makhluk. Maka ya, jelas kepada kita ya, kita tidak menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, bahkan kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada disamakan ya, dengan makhluk ciptaannya. Allah a'lam. Suatu perbandingan. Sebagai perbandingan, manusia mendengar dengan sifat iaitu pendengar, bukan dengan telinga. Ini perbandingan. Kita tengok apa yang dia kata. Kerana orang yang peka ada telinga tetapi tak boleh mendengar, sebab tidak ada sifat pendengar. Samalah juga orang yang meninggal dunia ya, meninggal dunia. Ada telinga tetapi tidak boleh mendengar, kerana mendengar adalah dengan sifat pendengar, bukan dengan telinga. Jadi maknanya jadi bahas panjang bahasa ni ya. Jadi cukuplah dengan apa yang ditulis tu. Ya. Manusia melihat ini sebagai suatu perbandingan ya. Jadi pahamilah perkara ini baik-baik. Ya, pahamilah perkara ini baik-baik. Tanbih ini ya, peringatan. Berhati-hati beriktikad dalam sifat khabariyah. Para ulama tauhid mengatakan bahawa orang yang beriktikad Allah Ta'ala mendengar dengan alat seperti telinga, melihat dengan mata, bercakap dengan lidah, tetapi telinga, mata dan lidah yang ada pada Allah tidak sama dengan telinga, mata dan lidah yang ada pada makhluk, dia masih tidak kafir. Tetapi iktikadnya adalah iktikad orang yang fasik dan mubtadi', maknanya sesat. Sesat. Samalah juga dia beriktikad Allah ada tangan, tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Allah ada wajah tetapi tidak sama dengan wajah makhluk. Allah di langit tetapi tidak sama dengan makhluk. Allah duduk di atas aras tetapi ya, duduknya tidak sama dengan makhluk. Maha suci Allah. Ya, daripada semua iktikad sesat ini. Boleh faham setelah itu. Ya, jadi kita mengaji sifat 20 ya, untuk ya, memahami ya, kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Maka pastilah sifat sempurna ini pada zatnya yang sempurna. Zat dan sifat ya, itu kesempurnaan. Tapi kalau kita nak buat perbandingan ya, kita katakan zat tadi zat jirim. Ni dia zat jirim ya. Ni gelas ni ya, ni jirim ya. Nampak? Ya. Jadi itu sifat dia, berkaca, sifat dia jernih ya. Jadi tak boleh nak dipisahkan di antara arad ni ya, sifat arad, sifat zat jirim ini. Tak dapat nak dipisahkan antara ya, jernih ini dengan jirim
ya, dengan jirimnya, maka tak dapat nak kita bezakan, nak dipisahkan, tak dapat nak dipisahkan, ya. Sedangkan ni makhluk ni, tapi nak pisahkan di antara, ya, zat jirimnya dengan sifat aradnya pun tak boleh. Tapi bila kita bercakap, kita bercakap dari sudut zat jirimnya, boleh bercakap dari sudut zat sifat aradnya, boleh faham soal tu. Tapi nak dipisahkan tak. Kerana, ya, yang dikatakan, ya, sifat arad itu ia menompang pada zat jirim, iaitu gelas. Boleh faham tahu tu, baik. 8.34 ya. Kita berhenti 8.50. Baik. Itu dia dibahaskan setara itu. Jadi kok pusing-pusing macam mana pun, ya, hujungnya maha suci Allah. Itulah. Hujungnya maha suci Allah daripada disamakan dengan makhluk. Jadi kalau yang kita nampak depan kita makhluk bukan Tuhan dah. Macam mana pun kita rasa hebat makhluk ni, dia bukan Tuhan. Dia faham soal itu. Itu maksudnya nak membawakan kepada kita, ya, i'tikad Ahlussunnah yang jelas, ya, bahawa, ya, makhluk bukan Tuhan. Kita boleh, ya, melihat makhluk, tetapi walau bagaimanapun makhluk ini adalah hasil ciptaan perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasil perbuatan. Jadi makna kalau kita nampak hasil perbuatan, pastilah kita yakin ada perbuatan. Bila yakin ada perbuatan itu adalah kerja sifat, maka kita yakinlah, ya, daripada perbuatan itu menunjukkan sifat, daripada sifat itu menunjukkan zat, maka yakinlah kepada kita, ya, memang, ya, kita dibekalkan dengan fitrah, ya, hidup bertuhan. Mana mungkin hidup tanpa Tuhan? Boleh faham setara itu? Ya, mana mungkin hidup tanpa Tuhan, ya? Tapi yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim, ya. Tapi mulut ni boleh bercakap, nak bercakap juga Tuhan tak ada, ya. Pokok dia kau lah. Kan, payah bona kan. Dia nak bercakap juga, tapi ulama dah menerangkan. Itu, ya, baiknya para ulama menerangkan. Sebab yang bercakap itu, ya, kita tahu kan sejarahnya macam mana. Sejarahnya, ya, apabila Islam itu berkembang, maka bertembung dengan tamadun besar. Tamadun besar ini yang punya peradaban. Yang punya apa? Peradaban. Maka mereka hidup dalam peradaban tamadun mereka, kemajuan mereka, falsafah mereka. Maka falsafah mereka ini, yang ini, ya, mereka mengatakan itu Tuhan tu begini, Tuhan tu begitu. Lalu disusun ilmu ini menurut apa yang kita sedang pelajari ini, bagi menjelaskan, memurnikan kesesatan tamadun dahulu yang kiranya dari segi peradabannya tinggi, tetapi dari segi ketuhanannya, ya, hanya sesangkaan semata-mata. Boleh faham betul itu? Sedangkan Rasulullah SAW, ya, mengajarkan kepada, ya, para sahabatnya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah mudah boleh terima. Tapi bila sampai kepada, ya, tamadun menanyakan Allah di mana, Allah bagaimana, Allah, nampak? Jadi persoalan-persoalan itu adalah persoalan-persoalan picisan.